adalah jarak per unit masa. So laju ialah jarak per unit masa. Boleh? Soalan pertama. Thank you. Soalan kedua. Boleh salin dulu sementara saya alihkan kursi sekejap. Okay, jarak per unit masa. Yang kedua, boleh baca sama-sama muka surat 11, muka surat 10, muka surat 11. Soalan bertanya tentang menggunakan konsep momentum dan inersia. Terangkan mengapa had laju dan had muatan dikenakan ke atas kenderaan berat. Seperti ada lori tu kan? Ya, ada lori tu ada kenapa dikenakan had laju. Okay. Baik, itu adalah soalan dengan tempat markah. Nanti saya akan kongsikan satu file ataupun PDF semua kompilasi 4 markah. So semua kompilasi 4 markah tu nanti bolehlah hafal berapa. Okay. So, soalan kedua tadi, 4 markah tadi, yang pertama sekali. Okay, yang pertama sekali momentum. Kita kembali kepada definisi momentum. Momentum ialah hasil darab apa? Hasil darab momentum sama dengan mv. Tapi kena bagi tahu dalam bahasa betul lah, jisim dan v apa v? Halaju. Okay, momentum adalah hasil darab jisim dan halaju. Itu adalah isi yang pertama, satu markah. Boleh? Tadi dulu. Nak alihkan saya punya ni jap. Tak, kakak tu. Kita angkat ke sini dulu. Berat? Sana. Dia tak nampak bawah. Mana tu ikut. Dia berselingkuh sebagai audiens. Sudah tinggal sikit orang. Oh, kat kanan. Tak nampak Nampak je. Dinding je kot. Tu markah pertama. Ini nak kita tahu. Jangan cakap benda-benda sensor tu. Dah makan belum? Dah kan. Okay, jangan risau kalau tak dapat sempat masuk, kita share recording. So masih boleh ulang. Walaupun audio dia bermasalah dan sebagainya. Selesai? Selesai soalan pertama, markah pertama. Kita ada 4 markah. Itu baru markah pertama. Alright, markah kedua. Markah kedua ialah apabila halaju bertambah, momentum juga bertambah. So apabila halaju bertambah, momentum juga bertambah. Okay, momentum itu isi yang kedua. Sebenarnya markah 4 ni dia tak susah pun nak dapat markah. Okay, itu isi kedua. Jangan risau, saya screenshot juga. Momentum adalah jarak yang pertama. Dan bila hasil halaju bertambah, momentum juga bertambah. Oh, nampak je. Okay, second. Baru markah kedua. Markah 3, 4 pula. Dah? Dah yang kasih tahu tamu? Ramai betul lah cakap tamu ni.
Utawa? Dah? Yang di sini? Yang kat luar ni Amirul je. Yang lain mungkin tak penat sangat buat kimia tadi. Alright, so markah ketiga. Markah ketiga saya cuba pakai ni. So markah ketiga. Markah lonely. Tahu lonely. Markah ketiga ialah inertia. So inertia bergantung kepada jisim. Bergantung kepada ni bab kompor. Inertia tu kalau besar jisim, besarlah inertia awak. Right? Inertia bergantung kepada jisim. Dan markah terakhir ialah, ada 4 ya. Apabila jisim bertambah, inertia juga bertambah. Bila jisim bertambah, inertia juga bertambah. Inertia juga bertambah. Okay, selesai. 4 markah. Oh, thank you Farisha. Terima kasih tanya yang masukkan. Kita dekat soalan muka surat 10. Perkampungan ilmu hari tu, muka surat 10. Ini adalah isi yang 10 yang kita pasal 2 ni. Surat 11 lah. Kita dekat muka surat 11. Soalan B. 4 markah, ni markah ketiga dan markah keempat. Saya screenshot juga untuk jawapan. Okay, selesai. Next, kita move on. Kalau belum, boleh salin dulu sekejap. Okay, seterusnya. Sambung sikit lagi soalan seterusnya. Tambahan lah, isi yang kelima. Dah? Alright, so next one. Dan isi yang seterusnya adalah bila inertia tadi dia adalah suka untuk menghentikan. Beban ataupun kenderaan berat. Sebab kita pasal lori suka untuk menghentikan kenderaan berat yang membawa muatan. Sebab cerita dia pasal lori tadi yang membawa muatan. Okay. So ini markah kelima. So mana-mana 4. Mana-mana 4. Macam candlelight dinner ni kena ambil gambar. Belajar pasca pandemik ke mana ni. Okay, selesai. So 5 isi, mana-mana 5, mana-mana 4 ni. Okay. Seterusnya adalah favorite question. 10 markah. Bila tengok sama-sama, kita adalah tentang anda digendaki memilih 4 lori. Ini kita pernah buat sebelum trial. Masa kita kelas tambahan trial. Sebelum pandemik tu lah. Okay, menentukan 4 lori tangki K, L, M dan N dengan spesifikasi yang berbeza. Dan digendaki menentukan lori tangki yang paling sesuai digunakan untuk menghantar bahan api yang mudah terbakar dengan selamat. Okay, ada soalan KLM 48. 48 apa ni? 48 dan seterusnya. So soalan pertama ialah pilih sumbangan. So yang paling penting sekali daripada jadual tu kita ada
air brake dengan anti-lock brake. So biasa kan pilih jawapan ABS. Daripada soalan ini, kalau awak perasan, tadi kita akan pilih ABS, anti-brake. Yang soalan seterusnya, 2 Yang kedua, apa lagi yang kita akan pilih daripada senarai? Semestinya kita akan pilih small tank. Bila small tank tu dia mengakibat ataupun datang daripada konsep inersia tadi. Bising-bising yang kecil. Ini cara nak pilih lah. Nanti kita buat pemilihan. Alright, so daripada sini kita pilih 10 markah tadi, ciri dengan sebab macam biasa. Buat jadual lah. Buat jadual. Ini adalah ciri dan ini adalah sebab. So ciri yang pertama sekali adalah tadilah kita akan pilih small tank ataupun tangki kecil. Small tank ataupun tangki kecil. So sebab apa kita nak tangki kecil tadi? Kita akan cerita tentang inersia. Kita nak kurangkan inersia. Kurangkan negatif. So untuk ulang semula ini di muka surat soalan kita muka surat 11 dia tak? Isi yang pertama okey, isi yang kedua ialah kita tengok sama-sama isi yang kedua 8 tayar. So kita nak tayar yang banyak, so isi yang kedua adalah 8 tayar. Okay, 8 tayar tadi kenapa? Supaya untuk mengurangkan tekanan. Kurangkan tekanan pada tayar. Kurangkan tekanan pada jalan. So ada sikit-sikitnya tayar. Banyak tayar lagi banyaklah tekanan, tapi sikit-sikit ditinggal. So kurangkan tekanan pada jalan. Satu lagi isi yang mudah diingat adalah stabil. So bila soalan melibatkan daya, kalau awak letak dia stabil, kuat, itu adalah antara perkataan yang macam boleh bagilah kan. Bila masa awak rasa macam bila awak tulis je stabil, kuat, lebih tenaga, itu antara ayat bahasa fizik yang memang mudah untuk menghafal. Alright, seterusnya tadi adalah ABS. ABS adalah anti-brake system. ABS tadi adalah. Okay. So biasakan terus pilih je ABS, anti-lock brake. Kita dah tak pakai brake angin dah. Brake angin ni zaman teknologi dulu ya. Bukan tak ada, maksudnya teknologi evolve dia terbayar. Alright, so ABS tadi untuk mengelakkan gelincir. Mengelak gelincir atau dalam bahasa Inggeris dia adalah avoid skid. Okay, so dalam bahasa Inggeris senang nak ingat skidding. Alright, so ada 3 markah, 3 kali 2, 6. Misal jangan risau, saya screenshot untuk saya tak sempat. Dan kat sini kalau sempat boleh bagi tahu. Sudah ingin. Tak? Tak nampak? Nampak? Tak? Nampak? Biar nampak. Okay, tekan. Baru yang ketiga. Ni lah. Yang keempat, jarak jauh kan? Jarak jauh maksudnya kepala dengan dalam lori tu tadi.
ulang mula jarak jauh tadi. Jarak kepala lori dengan tangki. Ingatlah. Jarak kepala lori dengan tangki. So jarak dia jauh. Boleh seterusnya. Tadi tu jarak kepala dengan lori adalah jauh. So kita tengok untuk menambah masa hentaman. Menambah masa hentaman. Ini lebih pada tajuk impulse. Okay, jarak kepala lori tadi dengan dia punya bawah tu. Ataupun dalam bahasa Inggeris, increase time of effect. Increase time of time of impact. Ni cerita pasal lori tadi. So dalam lori tadi kalau perasan, kenapa lori tu kita letak kepala dia tu jauh sikit daripada lori senang. Kalau perasan kat lori tu kan. So kenapa juga kita letak tayar lori tu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa dia banyak 8? Lebih baik daripada tayar yang 4. Okay. So, kalau 8 ni lebih stabil lah. Kalau 4, kalau pasal lori awak macam ni kan. Kalau 1, 2, 3, 4 dia kan tak apa-apa stabil. Dan satu lagi faktor fiziknya dia kalau 8 tadi dia separate tekanan tu kepada banyak ah. Kan kalau awak ada 8, kasut awak kan ada 8, so 8 tu dia separate banyak. Daripada 4 dia tapak dia. Itu untuk tekanan tadi. Okay. Ini buat perempuan. Next. Yang last kali lah, yang kelima. Yang kelima adalah kita nak pilih kan 4 kali 28. So kita akan pilih lori, tangki and tangki M. Dan kita terangkan semua ciri-ciri dia tadi kerana lori tadi mempunyai tangki kecil dan lebih tayar, lagi brake ABS dan juga jarak jauh. Okay, ataupun jarak kepala lori dengan tangki yang jauh lah. Okay, boleh? Boleh nampak kot. Saya boleh nampak. Alright, so saya screenshot 10 markah. So basically this adalah pilihan yang markah kelima tu pilih, markah keenam senarai ganda. So untuk ayat macam ni, biasakan kalau perkataan stabil boleh pakai. Kadang-kadang kita terima juga kalau reason dia kuat. Biasakan perkataan stabil, kuat. Tambah masa hentaman itu adalah antara ayat yang paling famous. Tambah masa. Atau dalam bahasa Inggeris, increase time of impact. Kata? Selesai soalan nombor 10. Last kali adalah pengiraan.
try? Dah. Sombong ada kan? Okay. Alright, so boleh baca dulu. Buang oleh tangki berisi 4,800 kg itu adalah M. Pemotret daripada keadaan pegun. Pegun adalah halaju awal kosong hingga mencapai halaju 90 km per jam dalam masa 10 saat. Okay. So, itu adalah okay. Dah, saya dah cakap. So, soalan seterusnya, muka surat seterusnya. Jadi, muka surat. Muka surat berapa tu? 12. Okay. So, GSIM adalah 4,800 kg. Tapi untuk soalan ni, U pula. U tu perkataan pegun. So, biasakan bila pegun, dia adalah kosong. Masih ingat lagi lah kalau dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris namanya adalah progress. Progress adalah DO. Halaju awal U ni halaju awal. Kalau masih ingat dia adalah halaju awal. Seterusnya halaju akhir. Halaju akhir adalah 90 km per jam. Ada masalah dekat sini sebab kita punya masa 10 saat. So kena tukar pada saat. 1 jam berapa saat? 3,600 kan? Okay. Berapa saat? Kilometer masih lagi sama rasa. Yep. Kilo 90 tukar kepada 1,000, 123 meter. Boleh? Tukar kepada unit tu So ni tricky question 90 km ni tukar kepada meter per saat. Saya ulang semula 90 kilo adalah 10 kuasa 3 kepada meter. Jam, 1 jam adalah 61 minit, 60 saat. 1 saat, 1 jam 1 minit, 1 minit 60 saat. So 60 kali 60, 36 lah. 3,600 saat. Boleh tukar unit? Boleh bagi kan? Okay, orang daripada saya berilang. Saja kena scam. Okay. Dah kira? Tu berapa jawapannya? 9,000 bagi 3,600? 25. 2.5 ke? Oh, 20 lah betul. 25. 25 meter per saat. Okay, 25 meter per saat. So, kena hati-hati dengan unit lah kalau fizik betul saja. Okay, saya tak bagi dah. Saya dah screenshot Next, kita sambung lagi. Daripada situ kita dapat tadi 25 meter per saat untuk hal laju. Okay. Lepas tu soalan dia suruh cari pencuitan. U tadi kosong. GSIM tadi berapa ni? 4,800. Okay. So, dah kena recall balik. Saya rasa formula ni diberi So, A sama dengan P tolak U per T. Ini adalah A dalam pencuitan. Formula pencuitan. Kalau tak silap, formula ni ada dalam senarai formula yang akan dibekalkan. So, insyaAllah ada kan? So, cuma nak tahu je B tu apa. So, B tadi dah dapat 25. U saya kosong. Saat, berapa saat kita punya cerita? Masanya adalah 10 saat. Boleh bahagikan. Boleh bagi 10. 2.5. Tak payah kereta pun tak apa. Alright, so 2.5 when it comes to pencuitan dia adalah meter per saat kuasa 2. Okay, dah siap. Selesai soalan 12. Soalan muka surat 12. Soalan muka surat 12. Soalan B1. Saya screenshot. Atau kenapa ramai tak ada? Itu ada juga buat 2 minit tapi tak lah mungkin tu lah. Penat tu. Kita makan main macam tu. Mengapi pada. Dah? Alright, soalan kedua. Kira daya. So, bila daya F sama dengan MA. Boleh kira sendiri? Cuba try. Betul? Darab terus. Okay? Soalan kedua F sama dengan MA. Ini pun saya rasa diberi. F dengan A diberi. Semua awak kena tahu je F tu apa. M tu apa. A tu apa. So, tak ada masalah lah mungkin.
Okay, so F sama dengan A. Soalan yang kedua, muka surat kelas. Isi saya adalah berapa kali tadi? 800. Dan acceleration yang kita kira tadi adalah 2.5. So of course, harapan kita akan dapatlah 2,000 unit jet lah Newton. Alright, selesai soalan kedua. Okay. Okay. Alright, selesai. Next one. Kan? Sambil-sambil lah. Kita slow-slow lah. Kalau tak jumpa lagi, saya Google Meet juga lah minggu lepas Christmas. Saya break dulu nanti. Kalau tak sempat lepas Christmas, saya ada satu lagi sesi Google Meet untuk habiskan juga kampung Ali. Supaya kampung ni betul. Okey, soalan nombor 2 adalah Transformers. Transformers adalah bab kita 5. So masih segar diingatan harapnya lah. Harapnya. Okay, harapnya. Alright, so muka surat 13 sekarang adalah cerita tentang Transformers. Masih lagi soalan esei. Ini adalah soalan esei nombor 12. Okay. Kita tengok sama-sama itu adalah Transformers. Ulang semula kita ada gergelung primer. Primer tu teringat primary lah sekolah kedah. So itu yang first lah. Yang kedua secondary adalah yang kedua. Jadi primer, sebelah kanan secondary. So what is meant by transformer? Formula, bukan formula, definisi. So apakah maksud transformers? Ya, Farisha nak jawab. Tak ada. Second. Kat sini pun terkejut. Benar tu. Dengan Rizal. Transformers ialah salin dia. Transformers ialah alat yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan muatan. Menaikkan dan menurunkan muatan. Kalau lupa, transformer ni ada dekat formula tau. Kalau awak tengoklah kat depan formula. Yang ada formula dia dah bagi kan. So kalau awak lupa, awak tengok dia punya formula PS per DC sama dengan MS per NT. So awak ingat V ni voltan. So voltan saya boleh naik dan turun. So kalau nak ingatlah definisi tadi. Voltan dia boleh naik dan boleh turun. Okay. Yeah. Alright, so saya screenshot juga. Nanti saya masuk WhatsApp yang di screenshot. Alright, soalan kedua. Soalan kedua tadi. Okay, ni pun 4 markah. Kalau perasan tadi kita ada kompilasi 4 markah tu. Cuba tadi negeri mana ada juga soalan macam tu yang 4 markah tadi. Dia suruh menerangkan. Sebenarnya kalau perasan fizik ni dia macam ulang-ulang soalan tu juga. Tapi tak tahu yang mana yang keluar. So macam ulang-ulang, oh yang ini yang keluar. Yang keluar kan. So dia berulang lah. Ada? Zaman tu kan. Okay, nanti saya sharekan satu file. Dalam tu ada kompilasi 4 markah. Awak boleh tengok. Kita akan cerita tentang prinsip kerja transformer. Prinsip kerja transformer. So dia ulang-ulang itu je. Cuma kita tak tahu bila time kita yang mana yang keluar. Kan? Bila time orang tu transformer. Time kita tak tahu. Tapi dia benda tu je lah tu tanya ni. Alright, so bila prinsip kerja transformers 4 markah mesti ada 4 isi. Isi yang pertama adalah arus ulang alik. Sebab apa arus ulang alik? Daripada gambar tu awak nampak ni kan. Ni simbol arus ulang alik Okay? So awak terus cerita arus ulang alik. Dalam gambar tu dah ada. Tu dah flow lah untuk ingat. Kalau dari gambar dia macam bagi awak dah buat. Okay, so arus ulang alik mengalir. So dekat mana saya punya arus ni? Dekat primer ke sekunder? Kita tengok gambar.
Okay, so dia mengalir di gegelung primer. So markah pertama adalah markah yang dalam gambar. Okay? Cuma kena pastikan je lah gambar tu very ataupun mentranslate dalam bahasa. Yang kedua, bila transformers dia akan melibatkan keras besi lembut digunakan. Keras besi lembut. Kalau siapa yang buat amali, kalau perasan yang kita tarik pin tu, kan, ada pin tu kan. Lepas tu kita ada satu panjang tu, itu keras besi lembut. Okay, sebab tu kita buat juga eksperimen tu. Bukan untuk amali, tapi untuk fahamkan tentang elektromagnet. Okay, kalau awak ingat yang kita pakai piring bateri bawah tu, lepas tu kita tarik pin masa kita buat amali, lepas tu ada satu keras besi yang dililitkan. Dililitkan ya. Jadi seluruhnya adalah keras besi lembut yang dililitkan. Dililitkan. Lepas tu kita ambil pin, tarik pin. Okay. So eksperimen ni bukan untuk eksperimen amali, tapi kita buat juga masa amali untuk ingatkan tajuk berkenaan keras besi lembut lah. Keras besi lembut. Yang biru tu keras besi lembut. Yang gegelung warna hijau tu adalah saya punya solenoid. Saya lilitkan. Kita tarik pin kan. So tu tak ada kata. Dan juga keras besi lembut Okay, yang seterusnya magnitude dan arah medan magnet. Okay. Magnitude dan arah medan magnet. Dan arah medan magnet berubah dari masa ke masa. Berubah dari masa ke masa. Jadi markah ketiga. Kalau ngantuk, minum air. Cari air. Bagi dia air. Ini. Air kotak. Cepat-cepat. Sampai dah nampak ni. So markah satu. Markah dua. Markah dua. Markah tiga. Bawa tiga markah. So ambil air. Kat rumah pun boleh buat air sendiri. Rumah sendiri. Tu keropok tu makan. Kalau ngantuk makan lah. Cepat bagi batin makan. Batin dengan Bila. Sayangnya. Ya, bagi makan. Tu saya giving shot. 4 markah keempat. Markah keempat adalah, tapi biasanya kita akan bagi 5 supaya awak pilih mana-mana 4 lah. Awak ingat 5, awak pilih 5 pun tak ada masalah. Lebih tak apa, jangan kurang. Alright, markah keempat adalah, ingatlah ayat yang paling perlu diingat, iaitu perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet. So, benda ni dah boleh hafal dah pada gegelung. Pada gegelung. Atau dalam bahasa Melayu, ini markah keempat dalam bahasa Melayu kat dah. Dalam bahasa Inggeris change, changing. Kalau bahasa Inggeris ni senang sikit ingat. In magnetic flux. Changing in magnetic flux. In circular form. Change dalam bahasa Inggeris boleh tak? Changing in magnetic flux. Okay, yang dekat rumah boleh kalau ngantuk makanlah biskut ke apa je. Saya faham bawa. Tak darat ni. Alright, so markah terakhir, markah kelima tadi dah 4 dah cukup sebenarnya, tapi kita boleh tambah lagi bila kes ini dia akan melibatkan aruhan EGE dihasilkan pada gegelung. DGE adalah daya gerak elektrik. Dalam bahasa Inggeris boleh tuliskan dia adalah induced EMF. Induced
EMF in secondary coil. Alright. Okay. Ni kalau ngantuk help yourself lah, makan biskut ke minum air ke. Dia macam apa? Dah? So tadi ada isi keempat dekat sini, ingatlah isi yang kelima. So ada 5 isi. Kalau dah ingat 5, buatlah 5-5. Kalau ingat 4, buat 4. Makan 4 je. Makan 4 je. Dia tak adalah 5 lebih ke apa. Dah? Dia sama. Seterusnya untuk mengira bilangan lilitan pada video. Itu soalan B1. Dan saya next. Seterusnya soalan B1. Tentang lilitan. Okay. So soalan tanya tentang bilangan lilitan pada gelung primer. Okay. Bila primer huruf dia adalah P. So dia adalah NP. Gelung primer NP 1500. Okay. Kita itu lilitan. Alright. So hitungkan bilangan lilitan untuk sekunder NS berapa. So ini juga formula yang dibekalkan. Okay, kalau perasan akan dibekalkan juga formula ini. So formula dia adalah S per P dengan S per NP. Okay. Alright, so masukkan saja dalam gambar dah ada dah. Saya punya sekunder untuk BS adalah 12. Okay. Saya 12. Tunjuk gambar. Sekunder tu lengan kanan. Primer lengan kiri. So BP saya adalah 240. NS nak cari. NP diberi 1500. So boleh kira sendiri. Siapa kira dulu? Berapa? Okay. 75. Betul? Adalah 75. Unit dia tak payah tulis pun tak apa. Tapi nak tulis lilitan pun boleh. 75 lilitan pun boleh. Tak ada masalah. Selesai soalan B1. Soalan transformer tak susah direct je. Dia tak macam daya. Daya tu macam kadang-kadang pasti kan. Tapi kalau transformer ni mana-mana kau yang boleh pegang, awak pegang je elok lah. Yang lain tu. Okay, settle? 2 minit kita tengok dulu. Next adalah tajuk kecekapan. Ini adalah tajuk form 5. So hopefully masih ingat lah apa itu kecekapan. Okay, saya rasa pun formula kecekapan jadi. Tapi jangan saya tengok. Kan? Saya screenshot juga untuk kawan-kawan yang lain. Screenshot. Okay. Seterusnya adalah efisiensi ataupun kecekapan. Efisiensi. Atau dalam bahasa Melayu ni adalah kecekapan. Okay. Kecekapan juga formula yang perlu diingat ataupun kalau tak ingat dia adalah power of output bahagi power input. Darab 200%. Okay. Soalan baca balik. Dia dah bagi current arus untuk primary. Arus primary adalah 0.1. Oh, dia dah bagi efisiensi saya dah dapat 85%. Lagi apa lagi? Calculate the output. Oh, kuasa output. Okay, P in dah tahu. Okay, so daripada sini formula P sama dengan IV. Ini juga formula diberi, cuma kena tahu mana nak pakai. Okay, P sama dengan IV. I saya ni, kita nak cari apa? P out lah. Kita nak cari P out. So P in ni adalah P sama dengan IV. I saya 0.1. V pada gambar 240. Input input gambar mula-mula. Boleh kira? Kira dulu P saya. P input kira dulu.
Okay. 0.1. Oh, salah. Sekejap. I saja 0.1 ampere. I 0.1 ampere. B 240. Darab dulu dapatkan P. P sama dengan IV. So, P sama dengan 0.1 darab dengan 240. Okay. Okay, lepas tu darab dengan 100 lah masuk formula. SP sorry. Dah, tak kira? Berapa efficiency? Efficiency tak. Power. Berapa power? 20.4. Lepas tu dia punya power output 24 eh? 24 ni power ni. Power. Okay, saya ikut juga. Okay, semua dari tadi. Dapat 24 watt. Pemasukan. Penampungan. Kita dapat 85 sama dengan P out bahagi dengan 24 darab 100. Okay. Boleh? So kira kan? Darab 85 darab 24 bahagi 100 lah. Okay. So untuk ini P out sama dengan 85 kali 24 bagi 100. Tadi 2.4 ke 24? 24. Dah? Okay, dapat kira? So 85 darab 24 bagi 100. So dapatlah 20.4. Okay, so dia adalah watt lah. Power, energy. Okay, power. Okay, betul? Siapa tengah kira tu? 240 kali 0.1. Okay. Tadi ya. Lepas tu darabkan dapat 20.4. Okay ya. Okay, jawapan dia. Dah? 1 minit untuk tengok jawapan. Next one masih lagi soalan 10 markah. Nak memilih penghantaran untuk sistem rangkaian grid nasional. Dah? Okay, so seterusnya kita move on sebab banyak lagi ni. Mungkin akan ada next session rasanya. Alright, tak apa. So muka surat seterusnya adalah muka surat 14. Muka surat 14 adalah tentang sistem rangkaian grid nasional. Soalan sini. Okay, penghantaran tenaga untuk memilih antara RST dan U untuk sistem rangkaian grid nasional. Okay, ada bahan-bahan bagi kabel, step up, step down, tengok transformer P. Okay, transformer P daripada stesen jana kuasa, pergi transformer P, lepas tu pergi pada kabel. Okay,
So bila dekat sini kalau tengok gambar daripada power apa tu? Apa nama tu? Power station. Daripada power station dia nak gerak kepada kita punya case sekarang ada transformer P. Transformer P. Lepas tu dia nak pergi edarkan dekat rumah-rumah dan juga kilang-kilang lain lah. So bila power station pergi transformer P, kita akan gunakan ini untuk injak naik. Dia mesti naik dulu power dia, baru nak pergi serahkan kepada orang lain. Kalau dia injak turun, kurang lah kan, kurang lah. Okay, so yang paling penting untuk transformer P tu kita mesti pilih step up ataupun injak naik. So antara R ataupun U. Okay, kalau nak pilih yang kedua juga, kita akan pilih high voltage lah. Okay, transmission kita mesti high voltage. Dan yang seterusnya untuk pemilihan ni, pemilihan ni dia macam boleh mana-mana sebab tu lah kita akan pilih kat sini, kita nak akan pilih high voltage. Okay, high voltage. So sebenarnya nichrome pun boleh. Okay, nichrome copper pun boleh tapi kita pilih copper. Dan isi yang penting dekat sini adalah pengembangan kabel. Okay, so when it comes to pengembangan kabel, awak dah kena ingat pengembangan kabel ni mesti rendah ke tinggi? Rendah. Bagus. Kenapa nak rendah? Sebab dia kan, kita kan Malaysia yang panas. Tidak panas, tidak sejuk, tidak panas, sejuk. So kalau dia terlalu tinggi, senang cepat panas, senang kembang, rosaklah kabel kita. Okay, so this is the factor yang kena ingat bila soalan melibatkan penghantaran. Okay, pengembangan kabel saya mesti rendah. Sebab yelah nak lalu kat kampung main, di kamar, panas tiba lepas tu hujan ni, so nak pengembangannya rendah. Ini faktor yang paling penting. Okay, pengembangan rendah ataupun low expansion. Soalan? Okay, ni cara pilih. Sebab kadang-kadang boleh pilih kuprum. Kadang ada soalan ni. Kuprum tu antaranya. Okay, so markah tadi saya ulang semula. Muka surat 14. Okay, muka surat 14. Alright, ini adalah tentang pengembangan tenaga. Pengembangan tenaga sistem nasional. So, ciri yang pertama ialah injak naik. So, injak naik. Ataupun step up. Okay, kenapa step up? Sebab nak meningkatkan voltage lah. Itu biasa punya result. Meningkatkan voltage. Atau dalam bahasa Inggeris boleh tulis increase voltage. Increase voltage. Alright, so isi yang pertama. Yang kedua tadi kita nak pilih high voltage kan? High voltage. Atau dalam bahasa Melayu dia adalah voltage tinggi. Okay. Kenapa nak voltage tinggi? Sebab apa? Mestilah sebab nak mengurangkan kehilangan haba tadi, sebab dia akan lalu jauh kan. So, dia nak mengurangkan kehilangan dalam bahasa Inggeris reduce heat loss. So kalau awak ingat perkataan reduce heat loss ni, dia macam reduce heat loss ni, kalau soalan pasal apa yang kita masak paut, steamer kan, steamer pun reduce heat loss juga, dia punya ciri. Maksudnya kita tutup paut tu dalam bekas tu, kita tak nak haba tu keluar, tu dia kerak, tu paut tadi masak dengan cepat. Tu antara perkataan ni. Kalau bahasa Inggeris ni, dia macam senang Alright, cakap Melayu mengurangkan kehilangan haba. Istilah lain boleh juga tulis arus kecil. Okay, ada banyak isi untuk high voltage.
High voltage arus kecil boleh, reduce high voltage boleh, lebih banyak lah. So, berapa banyak isi yang boleh terima, saya boleh small current dalam masa dia small current. Dah? Okay, so saya screenshot isi kedua. Next one, isi yang ketiga. Kan? Kan? Isi yang ketiga. Yang ketiga tadi kita pilih low expansion ataupun pengembangan rendah. Pengembangan rendah tadi. So boleh ingat dah kalau pasal kabel pengembangan mesti rendah ataupun low expansion. So dia tak ada ayat lain untuk tajuk ni ataupun di sini low. Supaya panjang dia malah lah, dia tak mengecil lah kan, dia tak panjang malah ataupun constant length. Tak tahu. Constant length ataupun panjang malah. Alright, so tadi lagi satu, last kali kita akan pilih cuprum ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah copper. Copper ini bahan yang digunakan kerana dia mempunyai rintangan rendah. Copper sangat glamour sebab dia rintangan rendah. Atau dalam bahasa Inggeris dia adalah low resistance. Alright, so isi yang seterusnya kita nak pilih. So pilih siapa? So tengok depan mana? RST. Okay, copper, T lah yang tinggal. Okay. Yang lain semua benda lain. Alright, so kita pilih. Dan kita senaraikan balik kerana rintangan rendah. Senaraikan lah. Panjang pengembangan kerana cuprum tadi kan, pengembangan rendah dan semualah. Jangan malas untuk salin sebab saya tak tahu macam mana pattern PSSM. Kalau tak cukup tu mungkin tolak makan. Salin dia balik ke 4 ciri tadi. Okay, pengembangan rendah, cuprum, lagi high voltage, injak naik. Okay, ada 4 keadaan injak naik. Okay, boleh? Boleh, tak nampak tak apa, kau boleh tulis ni. Right, so 4, isi 4, 5, 5 kali 2, 10. Settle. So, kita dah biasakan awak dengan isi 5, 10 ni tadi kan. Soalan terakhir tu keluar tajuk apa? Yang ni, keluarkah? Lupa dah. Ni kan? Oh. Tu pun lupa dah. Tak, tapi tu bear in mind, kita lepas ni akan pergi tengok negeri-negeri lain. So, saya dah ada Kelantan, saya dah ada Melaka kot. Kita akan try semua negeri. Tempat tak tempat, tempat tak tidur. Tak boleh. Salah. Alright. Okay. Belum makan settle? Isi terakhir, tajuk terakhir. Oh, tadi dah lah. Oh, dah. Alright, habis soalan negeri mana ni? Tak tahu. Itu pun dah settle. Kan? Dah. Dah selesai soalan satu negeri. So kita memang akan biasakan awak untuk soalan yang permakan. So by right memang ada je soalan macam ni. So trial awak adalah bunga-bunga pada SPM sebenar. So macam tu lah soalan SPM. Kalau dia sukar, macam tu lah. Kalau dia permakan, macam tu lah dia permakan. Kalau ada dia senang, macam tu lah senang. Kalau dia tanya definisi banyak, macam tu lah definisi banyak akan keluar. Okay. Dan formula yang ada pun itulah. Sebab kalau kat saya yang buat trial ni dia adalah panel-panel yang buat jugalah yang sebenar tu. Dia kurang orang-orang juga tu. Okay? Kan? Alright, so soalan negeri Melaka. Melaka ni sebenarnya kalau awak ingat kita buat masa bengkel tak jadi tu kan? Okay? Dan saya juga dah share recording bengkel tak jadi tu. Ada tak? Nanti saya share balik link dia. So saya rasa kita
Daripada Melaka ni kita berhenti dekat mana yang bengkel tu kita bincang. Kan kita dah bincang kan soalan Melaka ni. Teman-teman dah sampai. Kita dah sampai masak ikan tu rasa dah sedar. Kita pergi kepada soalan 10 kan, betul tak? Sampai kat situ kita sambung lah. So siapa yang tak sempat nanti saya dah share rakaman hari tu nanti saya share. Saya dah masuk upload dah, cuma tak share. Saya pun dah publikkan segala-gala video fizik. Sebenarnya saya ada je tapi tak publik. Tapi saya publikkan balik lah. Senang nak cari. Bukan apa dia kalau publik ni. Banyak sangat soalan orang lain tanya. Seram. Okay. Alright, soalan nombor 11. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 11. Ini adalah tajuk favourite saya. Okay, kita sama-sama kita dekat muka surat seterusnya 10. Saya ulang semula soalan muka surat sebelum ni. Kita dah buat masa kita Google Meet di minggu 3 Disember. So, nanti saya akan uploadkan, saya bagi dia tajuk 3 Disember ataupun Melaka tu. Nanti awak tengok. Okay, so sekarang kita tengok kepada penyusutan radioaktif Genon 133 dengan iodine 131. So when it comes to radioaktifan, dia mesti soalan pasal separuh hayat. Okay, gambar pun dah boleh nampak dah. Alright, soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan penyusutan radioaktiviti? Definisi nak tak nak memang kena hafal. Saya pun tak tahu macam pergi hafal, tapi apa ni lah. Kena radioaktif ya. Apakah maksud penyusutan radioaktif? Okay. Penyusutan radioaktif. Radioaktif adalah proses di mana satu nukleus tidak stabil, yang tidak stabil atau dalam bahasa Inggeris adalah unstable nucleus lah, yang tidak stabil menjadi stabil. Okey, dengan mengeluarkan sinaran, radioaktif. Okey, yang penting kat sini nukleus yang tidak stabil menjadi stabil. Okey, dan mengeluarkan sinaran radioaktif. So by right awak dah kena ingat apa tu definisi fusion dan juga fission, pembelahan dan pelapuran. Pun dah kena ingat pelapuran tu siapa yang cantum, siapa yang splitting. Okay? Yang mana split, yang mana cantum. Tu dah kena ingat juga. Sebenarnya boleh ingat kot kan, boleh ingat lagi sikit lah. Alright, so ini adalah definisi penyusutan radioaktif. Walaupun satu markah, tapi satu markah kumpul daripada 4 dan 4 markah. Mesti ada 4 definisi paling kurang untuk setiap paper tu paling kurang lah. So kalau satu markah ni diabaikan, sayang. Alright, macam pernah buat lah soalan ni. Okay? Tapi tak apalah, buat lagi sekali supaya yang hafal. Sebab kalau tak saya tajuk radioaktif tahun lepas, saya tak terima. InsyaAllah, InsyaAllah kan. Dekat pada dalam gelap ni. Okay, dan kita sambung. Alright, tengok gambar balik based on diagram darjah 10.1 dan juga darjah 10.2. Alright. Kita suruh bandingkan aktiviti awal. So dekat situ yang pertama sekali, sama sekali ulang semula muka surat 19 kan. Ini adalah soalan B. Okay, so kita nak bandingkan aktiviti awal. Aktiviti awal tu boleh tengok daripada graf. Nombor mula-mula sekali, dua-dua 2000. Yang sebelah kiri pun 2000. Atas 2000, bawah pun 2000 ya. So dua-dua aktiviti awal ni adalah aktiviti dengan nilai yang sama. Okay, aktiviti awal dia sama. Aktiviti awal ataupun aktiviti asal. Ataupun aktiviti asalnya sama. Aktiviti
asal sama untuk kedua-dua raja. Okay, selesai. Next one. Seterusnya kita tengok kepada sela masa. Sela masa 10.2 dengan 10.1. 10.15, 10.28. Okay. 10.28 kan? So 8 lagi besar kan? So sela masa untuk raja yang kedua lebih besar daripada raja 10.1. Boleh tak? Awak tengok gambar yang mula-mula tu dia 5 paruh hayat dia. Untuk 10.2 paruh hayat dia 8. Okay. Sela masa aktiviti 10.2 8 kan? 8 lagi besar. Boleh? So tengok semula gambar tu. Yang gambar pertama awak tengok kat sini. Dia pergi lepas tu dia turun kan. So ini 5 yang pertama. Yang kedua pula gambar dia. Lepas tu dia masa dia 8. So 8 lagi besar. Gambar kedua lagi besar. Boleh? Tengok 8. 8 dengan sini. Lebih lama. Masuk sama kan? Lebih lama, lebih tinggi, lebih besar boleh lah. Besar, tinggi. Kalau bahasa Inggeris, more bigger than. Okay. Boleh? Sela, S-E-L-A. Sela masa. Okay, tu kalau nak tengok gambar. Alright, saya screenshot dulu. Tu baru isi kedua. Kat sini ada beberapa markah. So next one. One adalah sela masa. Dah habis sela masa. Penyusutan. Penyusutan masa lagi besar. So penyusutan semestinya lah yang kedua tu lagi besar kan. Penyusutan bagi raja 10.2 lah. Lebih besar daripada penyusutan raja 2.1. Penyusutan melipang. Kadar penyusutan negatif. Kadar penyusutan negatif dalam kadar penyusutan negatif. Okay, jap. Kadar penyusutan negatif ni kena terangkan sikit macam mana nak mendapatkannya. Sekejap Okay, tadi tu sela masa 10, 5 dengan 8. Tapi bila kadar penyusutan negatif, kalau awak tengok gambar untuk 10.1, kadar, saya terangkan sikit. Kadar penyusutan radioaktif untuk raja 10.1 dengan raja 10.2. Kalau kita perasan tengok graf semula separuh hayat untuk raja ini dia ambil masa 5 minit. Untuk 10.2 dia menyusut dia ambil masa 8 minit. So kadar mana yang lebih 8 minit tu dia kadar penyusutan dia kurang. Okay. Maksudnya untuk kadar ni mana yang lebih cepat tu lagi bagus. Faham tak? So kadar penyusutan untuk gambar yang 1 tu lebih tinggi. Menyusutnya kadar tu. Berbeza dengan sela masa tadi. Faham tak? Dua benda berbeza. Bukan beza pun, dia macam nak kena faham.
Tadi tu selemasa awak tembak direct daripada nombor 5 dengan 8. Tapi untuk kadar penyusutan ni mana yang lebih cepat menyusut. Okay. So lagi cepat menyusut tu dia 5 minit. Tapi untuk kadar yang 8 ini dia kurang menyusut lah. Dia tak bagus saja kan. So kita akan tulis dalam perkataan, kita akan bagi tahu kadar penyusutan radioaktif. Rajah kedua lebih rendah. Lebih lambat lah, dia slow tapi kita bagi tu dia lebih rendah. Okay. Kadar radioaktif untuk rajah 2.2 lebih rendah. Boleh juga macam ni ataupun boleh tulis lebih rendah. Okay. Masa kita buat bengkel, dia suruh buat macam ni kan, formula kan, bengkel yang dengan cikgu Mozart tu. Boleh jugalah tapi saya tak berapa galakkan, tapi bila lebih rendah daripada rajah 10.1. Okay. Kenapa tak galakkan simbol? Sebab takut online marketing je sebenarnya. Online marketing tu tak? Marketing secara online. Kadang-kadang dia scan tu tak nampak. Bagus lagi bila perkataan lebih rendah. Happen to be perkataan dah awak ni tak nampak sangat. Nampaklah ren kan. Bolehlah bantu. Tapi kalau awak buat tanda ni tak nampak sangat, tu salah pemeriksa. More like macam tu lah. Saya tak tahu online tak tahu baik macam. Jadi susah nak public kan. Nanti satu Malaysia dengar. Okay dah? Alright boleh ya? So ni isi yang macam keliru sikit tapi kita dah faham. So ni isi yang ketiga. Agak tiga. Ni markah tiga. Tadi markah satu tu. Kita nak kena explain. Alright, so markah ketiga satu. Next one, markah seterusnya daripada kadar tadi. Okay, semakin tinggi kadar penyusutan, semakin pendek sela masa. Apa tadi tu? Kita kena explain. So tak semestinya dia tinggi-tinggi. Dia semakin tinggi, okay, semakin tinggi sela masa. Dia berkeras songsang sebenarnya. Okay, so tapi kena faham lah kenapa. Semakin tinggi sela masa, semakin rendah kadar penyusutan. Atau sebaliknya lah, semakin rendah kadar penyusutan. Atau dalam bahasa lain, semakin tinggi kadar penyusutan, semakin rendah sela masa. Okay, boleh daripada gambar tadi. So tadi yang 5 minit dengan 8 minit. So yang 8 minit tu walaupun sela masa dia tinggi tapi kadar penyusutan dia rendah. Yang 5 minit tu adalah sela masa yang rendah, kadar penyusutan dia tinggi. Okay, dia macam kena logic sense. Alright, okay good. So this one is the final mark. Jangan orang tu ni record ni. Nanti abang-abang sini nak belajar balik dengar suara orang tadi. Okay, settle? 1 minit untuk ni. So saya akan ada next session lah Macam tak sempat lah kan. Betul tak? Kalau suku kan kita janji so bukan. Oh dah nak pukul dah boleh. Kalau suku kan kelas nanti nak. Tak sempat nanti kita discuss lepas Christmas ada satu lagi Google Meet kot untuk habiskan perkampungan. Supaya perkampungan ni diselesaikan dalam masa kita sekolah. Sebab kat sekolah ada banyak lagi benda ni nak buat. Banyak lagi lah nak pergi trial negara-negara lain. So by right awak kena ingatlah awak ni dah akhir Disember Awak punya peperiksaan SPM awak 4 Mac dah start SPM. Jadual baru 4 Mac SPM 2 2 Mac awal lagi 14 Mac dah easy. 19 Mac tu tidur lah. Tapi tak tahu lah. Okay, 14 Mac tu dah easy. So awak sebenarnya tinggal 2 bulan je. Okay, 2 bulan je lah tak tidur malam. Tadi lah jangan main lah. Jangan tak nak lah tak sempat. Awak dah memang kena uninstall TikTok.
Suruh letak telefon. Deep. Tak ada lah. Okay? Tak ada 2 bulan je. Lepas tu awak tunggu exam, tunggu result awak bosan je. Dah tak ada apa nak, tak tahu nak buat apa. Pandang dinding pun tak larat tengok awak dah. Okay? So sacrifice lah for the couple of times. Hopefully lah. Saya percaya Barita yang tengok online ni belajar semua juga. So, nak yang lain pun sama. Alright, settle. Habis kot. Tu adalah slogan. Oh, satu lagi ayat. Tambahan juga. Semakin pendek separuh hayat. Semakin pendek separuh hayat. Okay, semakin pendek separuh hayat, semakin tinggi kadar penyusutan. Okay, boleh? So kena bersemangat lah. So maka ke 5 kot. Maka memang ada 1, 2, 3, 4, 5. Yes, this is the final mark. Semua maka. Alright, selesai. Okay, so itulah motivasi lah 2 bulan semangat belajar. Kan? Okay, selesai. Boleh bukan untuk awak, bukan untuk saya untuk diri sendiri. Saya tak ada apa saya. Saya juga lah. Okay, dah? Alright, seterusnya Closing. Closing kita apa? Okay, oh ini macam pernah buat lah. Tapi kita buat semula Kenapa saya macam ada deja vu? Kan? Oh, modul negatif tu. Yelah, betul. Tak apalah, ulang je lah banyak kali. Tak apalah kan? Ada tu. Ada deja vu. Ada deja vu ke keluar. Alright, so Closing. Kenapa alpha partikel tidak digunakan? Ataupun mengapa zarah alpha? Ini pun kompilasi 4 markah tu ada tu. Mengapa zarah alpha tidak sesuai? Tidak sesuai digunakan untuk perubatan. Yang perubatan. Okay. Alright, so isi pertama ialah kenapa tak sesuai? Sebab zarah alpha tadi kena ingat dia adalah kuasa dia. Kuasa pengayonan dia tinggi. Okay, kuasa penembusan yang paling lemah tapi ion tinggi. Kita boleh buat mana-mana ayat dulu. Buat zarah alpha mempunyai kuasa penembusan yang paling lemah. Kuasa penembusan lemah. Kalau ingat alpha ni dia sampai kertas kan. Penembusan paling lemah. Itu isi pertama. So bila dia lemah nak detect pun tak sampai lah kan. Sebab apa? Zarah alpha ni hanya mempunyai julat beberapa sentimeter je kan. Beberapa cm. Itu zarah alpha. Okey, zarah alpha juga tidak boleh melalui tisu badan pesakit. Zarah alpha tidak melalui badan tisu badan pesakit. Okey, tidak boleh melalui tisu badan pesakit. Okey, dah? Kan zarah alpha tidak boleh melalui tisu badan pesakit. So ni ada 3 markah dah. Dalam bahasa Inggeris, kuasa penembusan adalah low penetration. Low penetration. Yang
Yang lain tu juga tadi range range of markah ketiga dah, markah ketiga. So sini ada satu markah, satu markah, satu markah, satu markah, boleh 3 markah. So markah keempat dan markah keempat boleh. Last, markah keempat adalah darah alfa mempunyai kuasa pengayonan yang tinggi. So bila dia penembusan rendah, dia punya kuasa pengayonan tinggi. Darah alfa mempunyai kuasa pengayonan yang tinggi. So dah boleh ingat lah, alfa ayon tinggi, penembusan rendah. Okay. So bila dia pengayonan tinggi, dia akan memusnahkan sel. Memusnahkan sel. Ini soalan yang dapat. Kita tak ada. Tak tahu. Ini musnahkan sel kalsium. Right, musnahkan sel kalsium. So bila pengayonan tadi, walaupun dia tak boleh tembus, tak boleh detect X-ray tadi kan, tak boleh detect crack dalam tulang, tapi dia memusnahkan sel sebab dia mengayon tadi. Okay, dalam macam bio lah, bio dia musnahkan sel tapi dia tak boleh penetrate. Okay, tapi dia boleh musnahkan dia punya sel-sel yang kecil lah. Ha? Bahaya. Bahaya means tak adalah mati terus, tapi sel-sel yang bagus tu dah terbunuh. Kalau lama tak boleh. SNT tak, SNT pakai lain. Alright, selesai? So itu masa keempat. Jauh? Radiation tu je. Radiation pengayonan jugalah. Maksudnya kalau you tak ada apa-apa, you janganlah letak dekat. Satu lagi macam kalau X-ray sel, kalau macam orang pregnant tak dimasuk kan. So X-ray tu dia boleh tembus, so masuk kat baby. Dia kuasa penembusan tinggi, dia nak detect tulang tadi. So takut kena tak bayi kan. Bayi kan dalam perut. So dia boleh tembus tapi bahayalah. Tapi kalau ionize ni daripada sel tisu badan. So bila ionize ni tak adalah seteruk yang X-ray tu, dia sel-sel dalam long term lah. Okay, dah? Screenshot boleh? Ada soalan? Tapi yang ni tuan-tuan lepas ni bukan manusia. Yang okay. Next, boleh pilih balik semula. Radioterapi digunakan untuk merawat kanser. Darah reaktif digunakan boleh menghasilkan kesan sampingan. Dengan menggunakan reaktifan perangkat langkah-langkah untuk mengurangkan kesan sampingan. Okay, dan so ni belum pernah lagi. Kalau belum pernah, dah lama tak. Okay, so ini adalah 10 markah untuk treatment sel kanser. Treatment for cell cancer. Treatment for cancer. Okay. Alright, so semula kita pilih 10 markah tadi. Kita pilih sebab. Okay. So ciri yang pertama, tadi adalah dia tak pakai alpha tapi kita pakai gamma rays. Okay, gamma rays. Kenapa pakai gamma? Gamma tadi highest penetration. Okay. Highest penetration. Boleh kita dekat soalan muka surat 16. Soalan terakhir. Soalan okay. Okay. Dalam bahasa Melayu, highest penetration adalah kuasa penembusan tinggi. Okay. Dan gamma digunakan untuk highest penetration. Ada juga istilah lain
dia sebagai bila highest penetration dia adalah kuasa pengayonan rendah ataupun lowest ionization power. Atau cakap Melayu dia adalah pengayonan paling rendah. Dapat? Itu adalah gambar ni. Boleh juga ingat untuk di sebelah kiri pun boleh juga letak dekat sini sebagai highest penetration. Boleh. Tapi dia tak boleh setara. Maksudnya kalau dekat sini highest penetration, dekat sini kita pilih kuasa pengayonan. Boleh eh? Bila nak dia jawapan lah. Tapi awak throw dia jawapan. Nanti bila nak select marking ke apa tu, kita tak boleh buat dia setara kiri kanan. Okay. Tapi couple yang ini bolehlah di atas. Ni dengan ni. Okay, tu baru ni. Saya screenshot lagi. Dah? Ada 10 markah kan? Siap. Nanti saya screenshot dia. Okay, next one. Next one lagi. Okay. Tenaga tinggi. Tadi tu sinaran gamma juga. Sinaran gamma tadi juga dipilih kerana tenaga tinggi. Okay. Juga boleh membunuh sel kanser. Boleh. Sel kanser. Okay. Tadi tu boleh juga pilih tadi. Yes. Penetration. So ni mata 1, mata 2. Okay, mata 3 kita akan gunakan, boleh pilih guna MRI atau CT scan. Ni nama-nama yang memang dalam perubatan lah. Lagi apa? X-ray. Betul? Macam-macam perubatan. Untuk menentukan kedudukan tepat. Okay, untuk menentukan kedudukan tepat. Okay, dengan tepat. Exact location of the cancer cell dalam bahasa Inggeris. Exact location of the cancer cell. So, bila kita MRI kita kena pasti dulu gambar dia kat mana, baru kita shoot that particular point dia lah. Okay, MRI lepas tu kita X-ray pun sama. Mungkin dekat bawah dia kat rumah dia kat situ yang kena tumbuh tu kan. Itu sudah kita location. Okay. Ciri-ciri. Ni dekat sini. Ni dekat situ. So kita guna MRI untuk apa tadi? Sebab dia untuk mengenal pasti lokasi. Mengenal pasti lokasi kedudukan kanser dengan tepat. Okay? Boleh? Alright. Alamak, kanser dia tak dapat je tu. Dia lah, cuba kelam. Okay? So 3, 4 ni markah keempat. Markah ketiga tadi menggunakan MRI CT scan. Markah keempat untuk kenapa kita guna untuk lokasi tu dapat dikenalkan dengan tepat. Alright, so 4 markah dah. Boleh? Boleh 4 markah. So, kita ada 10. Next one, isi ke-5. Okay, isi ke-5. Bila kita dah tahu guna MRI tadi, untuk isi ke-5, kita dah tahu, kita akan terus menujukan
Terus tujukan sajalah. Menunjukkan sahaja sinaran gamma itu dengan tepat. Dengan gamma dengan tepat ke atas sel. Okay. Kenapa kita nak tuju terus? Supaya untuk kita elakkan pemusnahan sel. Elakkan pemusnahan sel sel-sel hidup yang lain lah. So kita bila kita shoot kepada that particular point, kita tak pergi kat sel lain lah kan. Kalau kita lokasi kita dekat buku lagi, kita tak pergi kat buku tak. Okay, macam tu lah. Alright, so locatekan dia punya exact location. So 5x5 dengan markah 6. Markah 7, berapa banyak dos sinaran. So dos sinaran yang diperlukan, ia akan berulang kan. Tak apalah, dos sinaran yang diperlukan ialah sederhana dan mencukupi. Sederhana dan mencukupi. Alright. Kerana apa? Markah ke-7, markah ke-8 jika dos rendah. Dos adalah rendah. Bukan semua kanser akan sel kanser akan maksudnya dos rendah ni dos tak cukup. Kalau dos tak cukup tak matilah semua kan. So you kena cukup-cukup lah. Okay, macam dos Pfizer kan 0.3. 0.3 lah kena bagi. Contoh. Kalau bagi 0.2 tak cukup lah. Mungkin dalam 2 minggu je awak punya imunisasi tu jaga diri awak. Masuk minggu seterusnya dah tak apa-apa kan. Macam booster lah contoh kan. So lepas 6 bulan kalau Pfizer ni nak pakai booster better. Sebab 6 bulan pertama dos dia imunisasi dia tinggi. Kalau Sinovac berapa? 3 minggu tu berapa minggu? Kurang lah. So orang Sinovac dia dah panggil untuk booster. Okay, orang Pfizer 6 bulan lagi baru dipanggil. Saya dulu tu panggil awal-awal. Dah tu lah. Kita Sinovac dia orang dah start untuk booster. Contoh lah. Ni dosage ni cerita Ni sekarang kita dos sinaran. Sama dia buka. Right. Okay, nombor 8. Markah 10. So, kita baru sampai 8. Okay. Apa berlaku kalau dos tinggi pula? Kalau dos terlalu tinggi, dia akan jadi harmful lah. Okay, dos tinggi, dia akan sel lain yang tak terlibat akan musnah. Sel lain akan musnah. Ini penerangan juga lah. Sel lain akan musnah. Okay, so markah 9. Kat sini tadi, kat sini. Bila dos tinggi, sel lain akan turut. Markah 10. Masa penjedahan kepada sinaran. Kalau ada jadi. Itu kat sini. Markah. Okay, dos tinggi tadi, penerangan tadi. So markah tambahan lagi jika masa pendedahan pada sinar tidak terlalu lama. Pada sinar tidak boleh terlalu lama. Okay, kenapa tak lama? Untuk elakkan sel lihat yang lain. Sel yang lain daripada dimusnahkan.
Selesai. Ni markah ke-11. So memang kita extra kan. Okay, so jangan risau saya screenshot bulan 18 dah. Saya janji sampai terus itu nanti. Okay, so itulah terpaksa menambah Google Meet kot. Lepas Christmas lah saya Roger. Google Meet boleh? Lepas Christmas sebab boleh? Okay? Boleh Sebab dah janji sampai 10 suku je. Nak buat pun esok ada bio dia lawak. Aku tak boleh. Alright, ada soalan? Di alam maya ada soalan? Nak screenshot ambil gambar? Tak ada? Farisha nak buka kamera? Alah, tapi itulah kan. Persangan Amirul je. Tak meriah. Apalah. Mungkin next Google Meet ramai ikut. Gambaran daripada alam semesta raya. Sebab orang duduk rumah. Orang Rashidah Utama. Weh, ramai weh. Ya Allah. Tiba tak boleh tahu aurat pula. Okay, Fariza. Cuba Fariza buka kamera. Bukan selalu ramai daripada meeting host ni. Apa nak ambil gambar ni? Ada ke tak? Kenapa yang tu? Oh, sebab atas LCD. Cuba dia belakang sini. Baru nampak. Tu muka orang tak nampak satu ni. Tak belakang. Ini nampak ni. Tak belah. Alright. Dah, Amirul tak nak? Amirul tak ada Kita tak ada lupa. 1, 2, 3. Okay, dah lah. Alright, thank you very much. Terima kasih untuk mereka yang berada di jadi penyerakan. Mantap. Okay. Pakai mask semua orang. Tak ada. Memang tak ada penyerakan. Okay, insyaAllah next class saya message kot untuk Telegram. Untuk Google Meet seterusnya. Saya pun sebenarnya nanti nak buat ulang kaji saya tapi tak tahu lah bila. Sebab tadi baru terbuka pintu hati.